Dan masa tu saya nak masuk dalam bilik saya dekat tingkat atas. Dan masa saya naik tangga tu, naik. Saya dah dekat dah nak sampai pintu bilik saya tu. Dan tiba-tiba pintu bilik saya tu boleh tertutup. Siapa pula yang ada dalam bilik aku ni? Adik aku dekat bawah. Adik? Adik ada kat atas ke? Ya kak. Adik ada kat bawah ni. Kenapa kak? Tak ada apa-apalah, habis tu kalau adik aku ada kat bawah, siapa pula dalam bilik aku ni? Dan iyalah, memanglah saya ni penakut yang amat tau. Dalam kepala otak saya ni waktu tu kan, dah mula fikir yang bukan-bukan. Macam-macam dah berkecamuk dalam kepala otak saya ni. Dan pintu bilik saya ni bukan setakat saja tutup. Ini siap terkunci sekali. Lagilah pelik saya. Siapa pula yang kuncikan daripada dalam tu? Dan siapa pula yang ada dekat dalam bilik saya sekarang ni? Dekat bawah pintu bilik tu kan, biasa kan macam ada ruang sikit kan. Ruang yang boleh kita, orang kata boleh nampak dalam tu kan. Jadinya saya pun mengendap lah. Siap menyarap saya dekat atas lantai tu. Tengok daripada ruang bawah pintu tu. Dan saya pun tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, untuk hari ini Abang KSM ada 3 kisah berkenaan dengan rumah sewa lah. Jadinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita terus ke video yang pertama pada hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini macam yang Abang KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan rumah sewa. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama ni. Saya nak ceritakan kisah saya yang boleh dikatakan paling seram yang pernah saya lalui. Tapi kisah ni kisah lama dah lah. Masa tu tak silap saya lebih kurang dalam tahun 2014 macam tu. Okey, keluarga saya ni terdiri daripada 5 orang tau. Iaitu abah, mak, adik, abang dengan saya. Jadinya kami berpindah di sebuah rumah kampung. Masa kami sekeluarga tiba je dekat rumah tu nampak macam biasa je. Okey je, cantik je rumah tu. Dan kawasan dia pun boleh katakan luas jugalah. Bersih je kawasan halaman rumah dia tu. Tapi saya rasa macam ada aura misteri lah dekat rumah tu. Mula-mula saya sampai je saya dah rasa lain macam dah. Masa hari pertama kami pindah, memang tak ada apa-apa yang pelik pun. Pejam celik, dah tak sedar dah. Hampir 2 minggu dah kami tinggal kat situ. Tapi, ni lah, macam-macam lah. Masa ni lah macam-macam benda pelik dan menyeramkan terjadi. Macam yang saya cakap tadi, keluarga kami ni terdiri daripada 5 orang kan. Tapi bila dah pindah dekat rumah tu, tiba-tiba boleh jadi 6 orang lah pula. Pelik kan? Macam mana cerita yang pelik dia tu? Kenapa boleh jadi 6 orang tu? Okey, itulah yang saya nak kisahkan. Itu yang saya nak ceritakan dekat sini.
Yang paling mengejutkan kami sekeluarga adalah kami selalu nampak sosok seorang perempuan yang saling tak tumpah. Memang mirip sejibik dengan muka mak saya. Memang sebiji tau muka dia. Dan yang paling menakutkan, sosok tu bukan jenis hilang-hilangkan diri tau. Ataupun nampak macam bayang-bayang ke apa kan. Tidak. Sosok tu memang seketul-seketul. Depan mata tu memang nampak macam orang betul. Tak kira lah siang ke malam ke, memang akan nampak seketul dalam rumah tu. Cuma kadang-kadang tu dia tak adalah kat situ. Tak tahulah dia pergi mana bila time dia tak ada tu. Tapi bila dia ada tu, perempuan tu selalunya suka dia punya pakaian tu kan, ataupun dia punya uniform dia tu, dia suka jenis pakai berkemban dengan kain batik tau. Siap dengan tuala dekat atas kepala dia. Dan bila kita pandang muka dia tu, dia bukan hilang, dia bukan macam takut ke apa, tidak. Dia akan tengok kita balik, renung kita balik dengan senyuman sinis lagi, siap terjegil-jegilkan biji mata dia tu. Dan cantik sangat agaknya dia buat macam tu agaknya kan. Bolehlah anda bayangkan sendiri macam mana rupa dia tu. Tak dapat saya nak gambarkan dengan perkataan. Tapi kalau nampak memang seram gila, meremang-remang saya bila nampak benda tu. Tapi bila dah lama-lama lah, dah lali dah dengan benda Allah tu, ada jugalah kita orang ni panggil ustaz untuk nak tengok-tengokkan rumah ni. Ustaz tu dah macam-macam dah dibuatnya. Dah ruqyah dah pagar rumah apa semua, tapi tetap juga sama, tak berjaya juga. Masih juga perempuan yang rupa macam mak saya ni tetap juga muncul dalam rumah kami. Dah beberapa orang ustaz dah kita orang panggil dah sebenarnya, tapi tetap juga sama juga, tetap juga tak berjaya juga. Dan ada ustaz tu cakap, hai, benda ni memang dah tak boleh nak dihalau lagi lah, sebab ni memang tempat dia dah. Dan ni, aduhai, dan benda ni memang dah lama tau menetap kat sini. Dan dia pula yang anggap kita ni datang kacau rumah dia. Cuba kalau awak duduk rumah tu dah berpuluh-puluh tahun dah. Tiba-tiba ada pula orang datang, masuk, lepas tu duduk pula, buat tempat tinggal dekat rumah awak. Apa yang awak rasa? Macam tu lah makhluk ni rasa. Sebenarnya bukan seorang je tau makhluk ni yang ada dalam rumah ni. Cuma yang awak selalu nampak tu, itulah yang rupa macam mak kamu tu lah. Tapi sebenarnya ramai dalam rumah awak ni, macam-macam jenis, macam-macam bentuk. Dan keputusan ustaz rasalah yang paling baik, kamu semua pindah je lah daripada sini, supaya tak adalah sebelum ada benda-benda yang buruk terjadi. Baiklah, kamu semua pindah dulu. Jadinya bila ustaz dah kata macam ni, kami keluarga ni pun sebenarnya risaulah juga. Memang risau sangat-sangat sebenarnya. Lebih-lebih lagi yang risau ni mak saya lah. Maunya tak risau dengan anak-anak lagi kan. Dan kami ada jugalah pernah tanya pada tuan rumah, sebenarnya ada apa-apa ke yang orang kata berlaku dalam rumah ni yang kami tak tahu. Dan macam biasalah, bukannya tuan rumah tu nak mengaku. Dia kata penyewa-penyewa sebelum ni elok je duduk, tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku. Tak pernah pula dengar penyewa-penyewa sebelum ni mengadu. Ada hantu lah, apalah, macam-macam hal lah. Dan dah dia kata macam tu kan, kami pun tak boleh nak kata apa dah. Nak kata, orang kata nak paksa pula suruh dia mengaku juga. Takkanlah nak paksa dia kan. Jadinya kami pun mengalah je lah. Lagipun time tu memang susah sebenarnya kita orang nak cari rumah. Tambahan pula lagi rumah sewa waktu tu memang mahal. Dekat-dekat area kat situ memang mahal sangat. Nak pula kami ni memang orang kata golongan B40 lah. Golongan yang memang kurang berkemampuan. Jadi ambil masa jugalah untuk nak cari rumah baru. Dan untuk pengetahuan anda semualah, rumah yang kami tinggal tu bayar sewanya cuma RM170 je. Kalau cerita bab bayar sewa, kira okey lah. Memang ayah mampu bayar. Cuma yang tak tahan tu gangguan dalam rumah tu je lah, yang tak mampu sebenarnya nak hadap dah. Okey, kenapa jadi tak mampu nak hadap Okeylah, marilah saya ceritakan part seram dia pula. Adalah sekali tu time tu mak dengan abah ni keluar tau. Mak dengan abah keluar pergi beli bakang dekat luar lah. Manakala abang saya, biasalah orang bujang kan, budak lelaki bujang, macam biasalah keluar melepak. Dan abang saya ni memang selalu kalau keluar melepak, dia memang tak balik rumah, dia tidur je kat rumah kawan dia.
Jadinya waktu tu tinggallah saya dengan adik saya je dekat rumah ni. Dan kami ni memanglah orang yang boleh dikatakan penakut. Penakut baik lah. Memang penakut yang amat lah. Dan masa tu saya nak masuk dalam bilik saya dekat tingkat atas. Dan masa saya naik tangga tu, naik. Saya dah dekat dah nak sampai pintu bilik saya tu. Dan tiba-tiba pintu bilik saya tu boleh tertutup. Siapa pula yang ada dalam bilik aku ni? Adik aku dekat bawah. Adik. 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 Adik ada kat atas ke? Ya kak. Adik ada kat bawah ni. Kenapa kak? Tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apalah. Habis tu kalau adik aku ada kat bawah, siapa pula dalam bilik aku ni? Dan iyalah, memanglah saya ni penakut yang amat tau. Dalam kepala otak saya ni waktu tu kan, dah mula fikir yang bukan-bukan. Macam-macam dah berkecamuk dalam kepala otak saya ni. Dan pintu bilik saya ni bukan setakat saja tutup. Ini siap terkunci sekali. Lagilah pelik saya. Siapa pula yang kuncikan daripada dalam tu? Dan siapa pula yang ada dekat dalam bilik saya sekarang ni? Dekat bawah pintu bilik tu kan, biasa kan macam ada ruang sikit kan. Ruang yang boleh kita, orang kata boleh nampak dalam tu kan. Jadinya saya pun mengendap lah. Siap menyarap saya dekat atas lantai tu. Tengok daripada ruang bawah pintu tu. Dan saya pun tengok dalam keadaan bilik tu kan. Dan memang waktu tu tak nampak sesiapa pun. Tak ada sesiapa lah pula. Tiba-tiba, macam waktu tu kan, ada angin tau. Bertiup dekat bawah pintu tu. Dan mata saya masuk habuk lah pula time tu. Jadinya bila dah macam tu, sakit lah mata saya. Saya pun genyeh-genyeh bikin mata saya. Dan saya tengok semula dekat bawah pintu tu. Ngam-ngam, saya nak toleh je, saya turun je kepala saya tu. Jengah ke dalam tu, muka mak saya ni tengah terbaring dekat atas lantai. Betul-betul depan pintu bilik tu. Tengah pandang saya juga pula tu. Allahu Akbar. Adik. Memang terperanjat lah saya dengan benda lah tu. Tersenyum dia lagi. Terus terlompat saya. Berlari-larilah saya turun ke bawah. Dan saya fikir time tu nak tarik tangan adik tau. Nasib baik saya terfikir nak tarik tangan adik dan terus keluar daripada rumah tu. Dan waktu tu saya memang dah menangis, dah meraung-raung dah macam orang nak kena histeria dah. Yelah, siapa tak takut bila nampak benda macam tu? Memang sampai sekarang ni duk terbayang-bayang je muka tu. Sampai saya ni jadi trauma tau. Setiap kali pandang muka mak saya, benda tu jadi macam terflashback. Macam tu lah saya rasa setiap hari sekarang ni bila saya pandang muka mak saya. Dan masa tu pun dah nak maghrib dah. Jadinya kami pun duduklah dekat luar rumah tu sebab takut sangat nak masuk dalam rumah tau. Beberapa minit kemudian, nasib baiklah tak lama beberapa minit kemudian je mak dengan abah saya pun balik. Waktu tu kan saya punyalah lega, terus terjah mak abah saya ni sambil menangis, meraung peluk diorang. Dan saya cakap, saya merayu-rayu lah, jomlah keluar daripada sini abah, mak, jomlah kita pindah daripada sini. Sambil menangis-nangis, merayu-rayu ni kan, saya merayu semahu-mahunya untuk keluar daripada rumah berpuaka tu. Dan mak abah saya pun cubalah tenangkan saya. Dan abah cakap, Kakak jangan takut lah. Macam ni lah. Besok pagi kita pergi rumah Tok dulu Sementara tu nanti abah carilah rumah lain. Dan saya pun rasa macam tu time tu kan, bila macam abah dah janji macam tu, saya pun rasa lega lah. Sebab abah dah janji dan akan keluar pada rumah tu, akan keluar daripada rumah tu esok juga. So malam tu memang tidur semua, kami tidur anak beranak lah dalam satu bilik. Orang kata bercampur satu dalam bilik tu. Dan abang saya pada malam tu dia tak balik tau. Sebab dia memang selalu tidur rumah kawan dia. Okay. Malam tu nak dijadikan cerita lah. Memang kami kena kacau teruk gila punya. Dengan bunyi pinggan mangkuk, kaca periuk belanga kat dapur, semua berderar-derar, ketang-ketung, bunyi pecah apa semua. Dengan bunyi orang menangis, bunyi orang ketuk-ketuk pintu. Lepas tu dengar orang berlari dekat atas siling rumah tu. Dan kami semua nak buat macam mana lagi? Ayah suruh kita orang baca Ayatul Kursi ramai-ramai sama-sama sampai kita orang tertidur. Besok paginya cepat-cepat lah semua ni mandi-mandi apa semua siap. Dah packing barang apa yang perlu je.
terus caw daripada rumah puaka tu. Dan itu je lah ceritanya. Sebenarnya cerita ni panjang lagi, tapi saya pendekkan je lah cerita ni. Takut korang boring dengan cerita panjang-panjang. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Semoga anda terhibur dengan kisah yang pertama ni. Okey, sebab KSM tak nak panjang-panjangkan, orang kata berceloteh panjang-panjang, takut kena marah nanti. Okey, jadi kita terus dengan kisah yang kedua. Okay guys, untuk kisah yang kedua ni, dia bukan kisah pasal rumah sewa. Untuk kisah yang kedua ni, dia lebih berkenaan pada surau yang agak misteri lah. Nak tahu macam mana cerita dia? Jom kita terus dengan kisah yang kedua ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ila dan saya nak cerita kejadian yang berlaku pada saya dan keluarga ni masa dekat Perlis dalam tahun 2018 macam tu. Waktu tu kami ni nak pergi bercuti ke Padang Besar tau. Jadi bertolak daripada rumah ni dalam pukul 2 petang daripada Kuala Kangsar tu ke Perlis. Dan perjalanan tu agak lama lah sebab kita orang singgah pergi kat area sana untuk solat dan makan-makan semua. Dan sampai Perlis tu, waktu pun dah maghrib dah. Masing-masing pun dah memang rabak sangat, memang dah penat sangat tau. Cadang-cadangnya kita orang ni nak teruslah pergi ke homestay yang memang kita orang dah book awal-awal. Dan esoknya barulah nak bertolak ke Padang Besar. Dah alang-alang nak ke homestay tu lah, kami nak singgah dululah mana-mana masjid ataupun surau ke ataupun petrol station ke untuk nak solat jamak ni. Dan jalan nak ke homestay tu ikut jalan kampung tau. Jalan tu, ya Allah, memang sunyi sangat-sangat jalan tu. Kiri kanan ni ogok getah sepanjang-panjang tidak. Boleh orang kata kalau lampu jalan tu boleh dikira lah. Dan rumah pula sepanjang jalan tu memang tak banyak. Jadinya pada malam tu lah, pada waktu tu kami pun jalan. Dalam 10 minit jugalah macam tu barulah jumpa surau tau. Dan dekat area surau ni memang terang benderang. Daripada jauh dah kita orang dah nampak dah surau ni. Sampai-sampai je kita orang pun nampak tau. Ramai betul orang kat situ. Ada yang naik motor, ada yang naik basikal dan ada juga yang jalan kaki. Jadinya bila dah nampak macam tu ramai, meriah betul kat situ kan, kita orang pun ambil keputusan untuk singgah je lah dekat surau tu. Mak dengan 2 orang adik lagi tunggu je dalam kereta. Dan katanya dia orang nak solat kat homestay je lah sebab badan pun dah belengas, dah tak selesa sangat. Dia orang nak cuci badan dulu, nak mandi-mandi, bersih-bersihkan badan, baru nak solat dekat homestay je nanti. Jadinya waktu tu saya, abah dengan abang saya pun ambil keputusan lah untuk nak solat dulu kat surau ni. Bukan apa tau, kalau saya ni abah dengan abang tu biasalah dia orang lelaki, saya ni perempuan. Tapi kalau saya pula fikir, waktu tu saya sebenarnya malas nak solat-solat dekat homestay tu nanti. Yelah, ni bila dah siap solat jamak ni siap, sampai dekat homestay tu nanti terus boleh lepak je, terus boleh tidur je cadangnya macam tu lah. Jadinya waktu tu saya, abah dengan abang ni, kita orang pun masuklah dalam surau tu. Saya masuk dalam surau tu, saya terus pergi ke bahagian wanita tau. Dan masa masuk toilet tu, saya tolak je pintu toilet tu. Masuk je dalam toilet tu, seketul kau, saya nampak ada keranda betul-betul tepi pintu masuk toilet tu tau. Serius, waktu ni memang seram dengan keadaan dekat toilet tu lagi. Dengan lampu malap dia macam hidup segan mati tak mau. Saya ni sampai jadi tak masuk tau. Sebab buka-buka pintu je terus meremang. Nampak keranda, maunya tak meremang. Saya seseorang je dekat dalam toilet tu. Masuk-masuk je nampak keranda kau. Maunya tak berdarah-darah kat situ. Jadinya waktu tu saya pun tak jadilah masuk toilet. Saya pergi ke bahagian ambil wuduk tu. Selesai ambil wuduk apa semua, teruslah saya masuk dalam surau. Sekali dah siap ambil wuduk kan, saya pun masuk dalam surau tu. Sekali saya tengok, buka-buka je dekat ruang solat jemaah wanita dekat situ. Dalam ruangan jemaah wanita tu kosong. Padahal sebelum saya masuk surau tadi, kat luar tadi, waktu kita orang sampai jadi sikit punya ramai orang.
Saya nampak macam ramai je perempuan dah masuk dalam bahagian solat jemaah wanita ni. Dan malaslah saya ni nak fikir banyak-banyak waktu tu. Yelah, badan pun dah penat, otak pun memang dah penat dengan terkejut dari tadi kan. Dan dalam surau ni kan, yelah saya fikirlah waktu tu, dalam surau takkanlah ada hantu pula. Dan macam itulah yang saya fikirkan. Saya pun abaikan fikiran negatif saya dan teruslah saya solat tu. Dalam surau bahagian wanita ni, satu je lampu tau yang menyala. Menyala pun macam nak tak nak je. Lampu tu kejap-kejap berkelip-kelip. Kejap-kejap berkelip-kelip. Maksudnya macam kejap ada lampu, kejap gigi terbati. Nanti dia hidup balik kan. Jadi macam tu memang creepy habis lah. Anda bayangkanlah sendiri keadaan dekat dalam surau ataupun ruang solat wanita tu macam mana. Dan saya waktu ni kan dah habis tawakal dah. Saya pun solat je lah. Tawakal je lah pada Allah kan. Dan saya mula solat jamak macam biasa je. Nampaklah daripada tirai dekat ruangan solat wanita tu, nampaklah ramai kaum lelaki solat ikut imam. Elok je kan, saya tengah khusyuk solat tu kan. Imam habis baca Al-Fatihah je. Tiba-tiba saya dengar suara macam ramai orang perempuan dekat belakang saya ni yang sebut amin tau. Waktu ni saya dah astagfirullahalazim, memang dah menggigil sangat-sangat tau. Naik terus bergema waktu tu. Dan saya rasa sebenarnya tadi, yelah seingat saya tadi, saya seorang je dekat situ. Kenapa pula time amin ni tiba-tiba ramai benar suaranya? Dan saya pun waktu ni kan malas nak fikir lagi, masih lagi cuba untuk nak berhusnuzon tau. Saya pun teruskan lagi solat. Cuba untuk tak nak fikir yang bukan lah. Sebab saya fikir ni mungkin perasaan saya je. Yelah, mungkin sebab saya ni dah penat sangat kan. Okey, saya pun terus solat lagi. Rakaat kedua, lepas imam habis baca Al-Fatihah sekali lagi kali ni saya tak dengar dah suara jemaah wanita ramai-ramai ni amin tau. Tapi saya cuma dengar satu suara je yang aminkan. Tapi yang ini lagilah saya seram. Kenapa tau? Saya dengar betul-betul bunyi amin tu dekat telinga saya, seolah-olah macam berbisik. Amin. Dan siap rasa macam ada orang tiup dekat telinga saya tau. Jadi saya waktu ni kan dah macam huru-hara dah. Terus tak khusyuk dah nak solat tu. Dan bulu roma tak payah cerita. Memang dah meremang-remang habis dah. Dan saya pun beranikan diri saya ni tau. Saya cuba nak pandang belakang tau. Dan waktu saya pandang belakang tu, saya nampak ada satu jemaah wanita ni berdiri betul-betul belakang sebelah kiri saya. Dan cara dia berdiri tu, dia bergoyang-goyang tau. Badan itu kan ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Makin lama makin laju. Bila dah nampak macam tu, memang terkejut dah saya. Nasib baik saya tak terjerit tau. Saya apa lagi, terus tak jadi nak solat. Saya lari keluar daripada ruang solat tu. Terus lari dengan bertelekong sekali saya lari. Time nak buka pintu daripada ruang solat wanita tu, lagi sekali saya terkejut tau. Dan kali ni memang saya dah terjerit dah. Allahu Akbar. Ada makcik bertelekong putih berdiri tegak dekat depan pintu tu. Betul-betul depan pintu tu. Sambil tersenyum dengan mata dia yang terbelalak besar macam tu. Memang kalau pandang sekali tu memang nampak macam manusia tau. Siap bertelekong lengkap apa semua. Cuma yang buatkan seram tu, mata dia memang sampai sekarang saya ingat. Mata dia terbuntang, terjegil, besar pula tu. Siap senyum lagi. Nasib baiklah saya tak pengsan dekat situ. Dan saya pandang makcik tu sekali imbas je tau. Saya pandang terus macam tu, saya terus lari je. Saya capai kasut ni, terus lari. Tak sempat sarung pun dekat kaki kasut tu. Terus berlari pergi ke kereta tau. Saya masuk dalam kereta ni. Dah berpeluh-peluh sakan dah time tu. Jantung dudam. Mak dengan adik saya pun dah kalut lah tanya, kenapa? Tapi saya waktu tu dah terus memang tak mampu nak jawab. Saya terus diam je. Nak menangis pun dah tak boleh dah time tu. Dah macam terkaku je dekat tempat duduk belakang tu. Tak sampai beberapa minit pun, tiba-tiba abang dengan abah saya pun keluarlah daripada surau tu. Bila diorang masuk dalam kereta ni, saya cepat-cepat suruh abang saya ni drive cepat-cepat keluar daripada kawasan perkarangan surau tu cepat-cepat. Elok je dah keluar daripada kawasan surau tu. Terus saya cakap, Mak, Abah, kenapa lain macam surau ni?
Dan bila saya cakap je macam tu, kita orang semua serentak pandang ke arah surau tadi tu. Memang terkejut sakan lah. Bila tengok surau tu punya keadaan gelap gelita weh. Gelap sungguh. Memang gelap sangatlah kawasan tu. Nampak penuh dengan semak samun je. Rupa-rupanya barulah perasan. Cuma kereta kami je yang ada dekat situ. Motor, basikal apa benda semua memang tak ada. Memang kawasan tu kawasan semak samun. Terus kita orang dah macam pandang sesama sendiri lah waktu tu. Dan abang saya apa lagi? Kemain laju dia tekan minyak, dia pecut kereta tu. Mujurlah time tu dekat jalan tu memang sebiji kereta pun tak ada. Dan kami masing-masing senyap terus. Sampailah dekat homestay tu kita orang tersenyap terdiam je dalam kereta tu. Dan sebelum masuk rumah homestay tu, kami bacalah ayat-ayat pelindung diri dulu. Orang kata baca doa-doa. Abah yang baca-baca-baca, kita orang tukar aminkan je lah. Baca-baca-baca, kita orang pun masuklah dalam rumah. Dan bila dah masuk apa semua, kita orang dah siap-siap apa semua, mandi bagai apa semua, dah solat balik semua. Tadi tak sempat nak solat kan, terpaksalah saya solat lagi sekali kat rumah ni. Dan time makan malam tu barulah saya buka cerita. Rupa-rupanya abah dengan abang saya pun hairan sebenarnya tau. Diorang solat tu, diorang tak kena ganggu apalah. Cuma diorang rasa hairan dia. Diorang cerita macam ni tau. Dalam tempat surau ataupun ruangan lelaki solat tu lah, dalam tu semua orang dalam surau tu duduk ataupun menunduk je. Langsung tak pandang muka diorang tau. Tak dengar langsung diorang bercakap ke, bercicit ke, hurah-hurah batuk ke apa, tak ada langsung. Dan abah dengan abang saya ni tegur pun terus. Diorang tak menjawab apa pun. Lepas habis solat tu, masing-masing ni, orang yang ramai-ramai berjemaah dalam tu, masing-masing terus keluar ramai-ramai. Satu bunyi pun tak ada. Bunyi tapak kaki pun tak bunyi. Tapi serius, abah kata suara imam tu punyalah sedap, mendayu-dayu, merdu je. Dan bila dah saya buka cerita macam tu, adik saya pula buka lah cerita. Katanya, bila time kita orang semua ni pergi surau tadi, dia pergi tandas surau tu tau. Dan waktu ni dia memang dah tak tahan sangat nak terkencing kan. Jadi dia pergilah surau tu je. Masuk je dalam tandas tu, dia tengok ada satu lampu je, ataupun satu toilet je yang ada lampu yang elok tau, masuk menyala tau. Dan dalam takut-takut tu, dia masuk jugalah sebab tak tahan dah sangat nak terkucil kan. Dan masa dia dah masuk dalam toilet tu, dia dengar orang ketuk-ketuk pintu. Cik, ada orang dalam ni cik. Cik, ada orang cik dalam ni. Kejap cik kejap Siti Zaliha, bukalah pintu ni. Sudah. Siapa pula ni? Siap sebut-sebut nama penuh aku pula ni. Dan bila dah kena tegur macam tu, adik saya pun cepat-cepatlah keluar buka pintu tu. Tengok-tengok memang tak ada sesiapa pun dekat situ. Dia seorang je ada dalam tandas tu. Takkanlah tak sampai 2 saat pun dia buka pintu tadi, takkanlah orang tu hilang sekejap macam tu je. Dan terus adik saya tak banyak cakap dah. Dia terus lari masuk dalam kereta. Itulah. Tadi adik tengok ramai betul orang perempuan solat dekat surau tu. Kak, akak jadi imam ke macam mana kak? Akak seorang je berdiri kat depan. Diorang semua berdiri kat belakang akak je. Kau ni mana ada? Kau jangan nak takut-takutkan kakak lah. Tadi akak solat seorang lah. Tak ada jemaah perempuan lain pun kat situ tau. Kau ni dik, tak baik tau takutkan aku. Dik, tadi kau masuk dalam toilet tu, nampak tak keranda dekat tepi tandas tu? Keranda? Mana ada keranda kak? Tak nampak apa-apa pun. Dan memang jelas tau, saya nampak ada keranda dekat situ. Tengah-tengah depan pintu toilet tu. Mustahil lah kalau adik saya kata dia tak nampak. Terus waktu ni kan, masing-masing terdiam tau. Dan malam tu memang tak boleh nak tidur lah. Kita orang ni ramai-ramai duk fikir pasal surau tu je. Dan janganlah korang tanya surau tu kat mana. Sebab memang saya dah tak ingat dah nama tempat tu. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Kisah daripada Ila ni. Agak seram juga kan? Kalau korang tu nak pergi mana-mana surau, nak solat ke, kan? Perhatikan. Pastikan betul-betul itu surau orang, jangan surau yang bukan orang. Bahaya tahu. Okeylah, jadinya tanpa membuang masa lagi, kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ini.
Okey, untuk kisah yang ketiga dan terakhir pada malam ni, jadinya kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Untuk kisah yang ketiga ni, kisah dia tajuk rumah sewa. Jadi kita terus dengan kisah yang ketiga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq. Kisah ni bermula sewaktu saya mula menyewa di sebuah rumah di Bandar Baru Udar, Johor Bahru. Asalnya masuk rumah ni dengan perjanjian sewa bilik sebenarnya. Lah rumah ni ada 4 bilik, 4 tandas dengan 1 stor. Jadinya saya sewa 1 bilik lah dalam rumah tu. Dan belum sempat sebulan pun saya menyewa dekat rumah ni. Dalam rumah ni, lupa saya nak cakap, dalam rumah ni bilik-bilik lain tu penuh lah, ada orang menyewa jugalah. Jadi belum sempat sebulan pun saya menyewa. Saya dah pergi outstation tau selama 2 minggu kat Kelantan tu. Dan setelah habis kerja selama 2 minggu tu, saya pun baliklah ke rumah sewa yang saya dah sewa ni kan. Dan waktu saya sampai tu dah, orang kata memang dah lewat malam tau. Lebih kurang dalam pukul 2.30 pagi dah. Sampai je waktu tu, saya memang terkejut sangat lah. Sebab rumah tu dah kosong. Kerana dah ditinggalkan oleh penyewa-penyewa lain. Maksudnya penyewa lain ni semua dah tak ada dah. Rupanya cerita di sebalik cerita lah. Rupanya orang yang bagi sewa pada kami semua ni bukan tuan rumah yang sebenarnya, bukan tuan rumah yang asal lah. Kiranya dia buat macam sistem sewa atas sewa lah macam tu. Jadinya lepas dah terkantoi dengan tuan rumah yang sebenar tu, semua penyewa ni dihendaki keluar daripada rumah ni orang kata on the spot, serta-merta. Dan itu pun saya tahu setelah esok paginya saya menghubungi orang yang membuat perjanjian dengan saya. Okey, kita bercerita semula pasal rumah yang orang kata seram ni lah. Rumah ni memang kelihatan suram tau. Daripada luar ni memang nampak macam suram je dan gelap je macam tu. Dan walaupun saya dah cuba dah cantikkan dengan cat baru warna putih yang berbagai, bersih-bersihkan halaman rumah ni, tetap juga rumah tu rupa macam tu juga. Tetap tak hilang nampak dia punya suram dia tu. Okey, kita berbalik pada waktu saya baru sampai daripada Kelantan pada malam tu lah. Waktu saya sampai tu, saya nampak kan pintu tu terlopong, terkangkang, pintu terbuka besar, siap dengan tak berkunci bagai apa semua kan. Dengan keadaan yang gelap gelita kat situ, kerana bekalan elektrik dah dipotong oleh tuan rumah. Dan bila saya masuk je dekat dalam rumah ni, barulah saya sedar yang rumah ni dah pun ditinggalkan. Dengan keadaan rumah tu kotor, bersepah-sepah, penuh sampah sarap apa semua, saya tak jadi masuk. Terus saya keluar balik semula, pakai semula selipar yang saya tinggalkan dekat depan pintu tadi. Barulah saya masuk dalam rumah tu semula. Okey, saya masuk. Masuk. Memang tergaba-gaba sebenarnya. Memang tak nampak lah, gelap kan. Jadi sampai terpaksa saya gunakan lampu handphone. Dekat dapur tu, saya on kan nak cari switch lampu lah. Cari tergaba-gaba, suluh. Last tersuluhlah dekat satu sudut dinding kat dapur tu. Saya ternampak ada satu susuk berwarna kelabu macam hitam-hitam macam tu, dengan rambut menggerbang dia panjang macam tu, tengah berdiri tercegat macam tu dekat satu sudut tu. Nasib baiklah dia menghadap sudut tu, dia tak pandang saya kan. Dan memang saya terus terjerit tau bila nampak benda ni. Allahu Akbar macam tu. Dengan pantas saya nak jadi apa lagi, teruslah berlari keluar, terus start kereta ni, buka lampu tinggi, lampu besar tau, untuk nak terangkan keadaan rumah tu yang terlalu sangat gelap. Dan dalam kereta ni, pada waktu tu lah saya ni nak buat keputusan lah, orang katanya untuk nak stay ataupun pergi menumpang tidur dekat tempat lain je. Tapi setelah memikirkan barang-barang saya yang saya tinggalkan sewaktu saya keluar outstation tu, maksudnya valuable item saya lah, barang-barang berharga saya ada lagi kat dalam tu, nak tak nak terpaksalah saya beranikan diri untuk masuk dalam dan stay je dekat rumah tu. Memandangkan badan saya pun memang dah rabak sangat, memang dah penat sangat. Adalah setelah setahalian menempuh perjalanan yang jauh daripada Kelantan. Memang jauh lah, berapa jam saya menempuh jalan kan. Jadinya balik tu memang dah tak boleh nak buat apa lah, memang nak kena rehat jugalah. Jadinya setelah saya masuk buat kali yang kedua ni, saya terus tau masuk je, terus berlari naik ke tingkat atas dan terus menuju ke bilik saya. Dan syukur sangat-sangat barang-barang saya semua selamat, masih ada tak terusik dalam bilik saya. Dan malam tu saya tidur dalam keadaan gelap dan saya tutup kunci pintu semua, terus masuk dalam bilik saya, duduk dalam bilik tu sorang-sorang je. Sampaikan saya terpaksa buka tingkap dan pintu balkoni belakang. Sebabnya
panas. Yelah, tak ada kipas satu. Keduanya dia punya panas tu, dia punya bahang tu lain macam sikit rasa. Yelah, rumah ada, orang kata ada gangguan kan. Macam tu lah dia rasa panas je. Jadinya esoknya, setelah berjaya menghubungi tuan rumah lah, saya diminta untuk keluar daripada rumah tu tau. Yelah, tuan rumah, dia tak declare yang kita ni, dia tak iktiraf yang kita duduk dalam rumah dia sebab kita tak menyewa dengan dia kan. Dia halau juga saya keluar daripada rumah tu. Memandangkan duit deposit tuan rumah ni, dia pun tak nak tanggungjawab kata dia. Dan saya pun waktu tu, yelah, saya pun kusut juga. Saya ni kerja. Kalau dia nak halau saya nak tinggal kat mana? Saya minta tangguh. Merayu-rayu saya waktu tu. Dan akhirnya, saya pun buatlah satu perjanjian lah dengan tuan rumah ni. Dan saya pun diberi izin untuk terus tinggal dan menyewa dekat rumah berhantu tu. Kerana sering teringatkan kejadian terpandang makhluk berambut panjang tu, saya jadikan rumah tu sebagai tempat tidur dengan mandi je lah. Habis je waktu kerja, saya akan terus layan buat Grab car sampai lewat-lewat malam. Badan dah betul-betul rabak, betul-betul penat. Baru saya balik rumah semula untuk nak tidur je. Tidur, mandi. Lepas tu keluar awal pagi esok untuk terus saya kerja hakiki saya itulah. Dan tabiat ni, setiap kali saya balik kat rumah tu, saya akan pastikan setiap pintu bilik yang ada dekat rumah ni akan bertutup. Kalau tak tutup, saya tutup balik semula. Dan sebelum saya masuk dalam bilik saya lah, ini adalah kerana setiap kali saya mandi, saya solat dan saya nak tidur je, saya akan dengar bunyi pintu kena hempah gunggang. Selain lagi satu, ada dengar suara orang, garau suara dia tu, berdehem-dehem, terbatuk-batuk. Dan kadang-kadang bila ada bonus tu lah, dengar suara perempuan menangis. Kadang-kadang dia ketawa pula. Itu yang buat saya huru-hara tinggal dalam tu. Dan gangguan ni akan jadi lebih menjadi-jadi sewaktu saya baca Al-Quran. Okey. Lepas tu, ini tajuk kawan saya diganggu. Satu hari tu, seorang kawan saya datang ke rumah kerana hendak menumpang tandas dan solat maghrib lah. Dan waktu tu sebenar-benarnya saya tak dekat rumah. Tapi kawan saya tu masuk ke rumah sebab dengar sahutan saya daripada dalam bilik, jemput dia masuk tau. Dia bagi salam daripada luar rumah. Tapi saya kat rumah. Dia bagi salam. Tiba-tiba saya jawab. Daripada dalam rumah, panggil suruh dia masuk. Dan dia boleh masuk rumah ni sebab pintu tu memang saya tak kunci. Sebab saya cuma kunci pintu bilik saya je. Okey, dia pun masuk dalam rumah tu. Dia masuk dalam sebab dia sakit perut tadi kan. Nak melepaskan hajat kan. Dia terus masuk dalam tandas. Dan waktu dia dalam tandas melepaskan hajat dia tu, beberapa kali tau, macam ada orang main lampu tau. Kejap buka, kejap tutup. Kejap buka, kejap tutup. Lepas tu dia dengar bunyi perempuan menangis lah pula. Dan dia waktu tu, dia sangka yang saya ni nak gurau-gurau kan dia kan. Konon-kononnya macam tu lah. Dan alangkah terkejutnya dia. Lepas dia selesai dengan dia punya hajat dalam toilet tu, dia pun teruslah telefon saya sebab dia panggil-panggil saya tak ada siapa menyaut dalam tu kan. Dia telefonlah saya. Dan saya jawab lah. Dan saya kata saya tak ada ke rumah sebab waktu tu saya pergi stadium menonton perlawanan antara JDT dan Kedah. Pada awalnya dia tak percaya yang saya tak ada kat rumah kerana kereta saya ada park dekat depan rumah tu, dekat Porsche tu. Tapi setelah kami membuat video call waktu tu, barulah dia sedar yang dia dah kena prank dengan jin tu. Terus dia lari keluar dari rumah tu, lari, terus pergi Masjid Jamik Bandar Baru Uda tu. Dia solat dekat situ je lah. Dan sejak tu, dia tak pernah langsung menjejakkan kaki ke rumah sewa saya. Walaupun ramai kawan-kawan berkumpul kat situ, kadang-kadang saya ada buat makan-makan sikit, panggil lah kawan-kawan ramai datang. Tapi dia tak nak datang juga. Punyalah trauma dia tu. Okey, untuk yang seterusnya, yang ini kisah pasal penyewa baru dekat rumah saya ni. Setelah 2 bulan saya tinggal bersendirian dalam rumah yang berpuaka ni lah, saya pun mengambil keputusan untuk nak cari rakan penyewa lah. Orang kata biar sama-sama sewa kat sini lah. Setelah memikirkan kos sewa yang sebenarnya boleh dikatakan agak tinggi juga, saya nak kena tanggung seorang-seorang. Sewa dia tu 1,200 tau. Habis gaji saya dekat situ je. Okey lah, setiap orang yang nak duduk ataupun yang telefon saya nak tanya nak sewa dekat rumah ni, saya terus terang je. Saya cakap, rumah ni memang ada problem sikit. Memang ada gangguan dalam rumah ni. Kalau kental rasa nak sewa, boleh lah. Sebab saya dah beritahu awal jangan nanti nak lagi pula. Jadinya, Alhamdulillah, akhirnya ada jugalah yang hati kering. Kerana lokasi rumah ni strategik lah. Dekat tengah-tengah bandar kan. Dan ada juga yang terpaksa. Sebab bapaknya yang mencairkan rumah sewa untuk dia tu. Jadi, untuk bulan yang ketiga tu, saya sewa bertiga lah dengan seorang rakan baru dan seorang kawan lama daripada kampung. Kawan saya yang dari kampung ni, dia okey je. Dia memang orang kata
steady lah, tak ada apa-apa masalah ke. Dan dia ni memang mempunyai sedikit asas perubatan alternatif lah. Macam dia ni pandai-pandai mengubat orang jugalah. Dan dia memang minat dengan perkara-perkara mistik. Cuma masalahnya adalah dengan kawan baru ni lah. Dan dia ni selalu sangat kena ganggu. Kesian tau member tu, sampai meracau-racau tau dalam tidur dia tu. Okey, dalam rumah ni dia ada satu bilik kosong tau. Bilik kosong ni dekat tingkat bawah. Kerana ada satu lagi bilik kosong ni, kami bertiga pun mengambil keputusan untuk mencari seorang lagi penyewa. Dan bilik kosong ni berada dekat tingkat bawah rumah tu. Dan bilik ni memang tidak pernah kami buka pun sehingga seorang lagi penyewa ni masuk menyewa kat situ. Jangan kata dia orang, saya sendiri pun sebelum ni memang tak terniat, memang tak terfikir pun nak buka pintu bilik ni. Dan kisah penyewa baru ni lebih menakutkan kami tau. Awalnya dia tak, orang kata dia tak ada problem langsung lah. Dia okey je duduk kat situ. Kenapa tau? Sebabnya waktu kerja dia kerja cuma shift malam je tau. Jadinya memang kalau malam dia tak ada kat rumah lah. Dia bila siang dia ada kat rumah pukul 7 macam tu. Dia baru pergi kerja kan. Jadi memang dia tak sempat nak kena ganggu lah apa. Sehinggalah seminggu dah tinggal dengan kita orang. Okay. Dia dah tinggal seminggu macam tu. Tibalah hari off dia. Dan gangguan pun mulalah datang pada dia pada hari off dia tu. Dan gangguan tu berlaku sewaktu rakan baru menyewa tu bercuti lah. Okey, kawan baru ni kita letakkan nama dia Man lah. Hari tu si Man ni tidur sehingga waktu maghrib tau. Yelah hari off day ni kan, jadi dia tidur je lah. Dan dia terbangun selepas tiba-tiba je dia bau-bau yang sangat-sangat busuk dalam bilik dia. Dan apabila dia buka je mata, dia terus terlihat ada satu sosok tubuh lembaga berwarna gelap tau. Dengan rambut panjang menggerbang berdiri betul-betul dekat hujung kaki dia tu. Allahu Akbar, waktu tu kan dia terus terjerit, pengsan kat situ juga. Dan kembali sedar keesokan hari dia. Itu pun sedar selepas kita orang ni perasan yang dia tak bangun langsung pada malam semalamnya. Hanya seorang rakan saja yang mendengar suara dia menjerit dan menyangkakan yang dia ni mimpi ataupun mengigau. Macam memang kalau kat rumah ni memang selalulah kita orang kena ganggu dalam mimpi tu. Orang kata mengigau, mengacau-kacau tu memang selalulah kita orang kena. Dan rakan menyewa baru kami tu pun demam tau. Selama seminggu dia demam. Dan dia pun menceritakan kejadian yang berlaku kepada kami selepas dia baik daripada demam tu. Syukur jugalah ada seorang member saya yang daripada kampung ni kan, dia pun pandai mengubat kan. Jadinya dia buat pengubat sikit, dia bagilah air penawar pada kawan, pada si Man ni lah. Banyak lagi sebenarnya kita orang kena ganggu cerita-cerita kita orang dalam rumah ni tau. Tapi memandangkan cerita ni dah terlalu panjang lah, saya berhenti sajalah di sini. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okeylah, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.